Okay, selamat datang. Okay, selamat pagi semua murid. Sekarang sudah mula pukul 8 pagi. Okay, selamat datang ke PTPR Sains Sejarah Online kali ke-28. Okay, jadi hari ini kita masih akan sambung lagi dengan perbincangan ataupun kita katanya pembetulan bagi bab yang dekat bab 1, bab 2 lah kita akan sambung lagi kerana pada awal tahun kita tidak sempat untuk semakkan 2 bab ni dan cikgu pun tidak pernah go through dengan kamu secara teliti lah dalam 2 bab ni. Jadi hari ini tidak ada kuis. Kuis adalah pada Isnin depan. Okay, kuis pada Isnin depan adalah bab 2. Kuis pada Isnin depan adalah bab 2. Okay, jadi hari ini kita akan cuba sedaya upaya untuk menghabiskan bab ni lah. Kita akan cuba sedaya upaya untuk menghabiskan perbincangan bab ni. Tapi bajet masa yang cikgu akan ambil adalah sampai pukul 8.50. Pukul 8.50 kerana kelas kita sampai pukul 9 kan. Okay. Jadi mungkin kita akan lebih sikit ataupun tepat masa lah. Okay. Jadi oleh kerana hari ini kita tidak ada benda yang macam kuis ataupun apa-apa. Jadi permintaan cikgu hari ini adalah habis kita bincangkan buku kerja ini, berapa muka surat yang kita telah bincangkan dan kamu telah tulis jawapan ataupun kamu telah buat pembetulan tu, cikgu nak kamu ambil gambar dan send kepada cikgu seperti yang biasa. Okay? Hari ini kamu perlu ambil gambar inilah. Kalau yang hari yang ada kuis tu tak payah, kamu hanya perlu hantar gambar screenshot yang kamu telah siapkan kuis itu sahaja. Okay. Jadi kita akan mulakan untuk hari ini. Okay, jadi kita lihat 1.7. Tengok di sini dia adalah tentang kebat. Okay, bila adalah soalan tentang kebat, dia adalah soalan yang lebih menanyakan kamu tentang perkara yang kamu kena fikirkan. Dan dia boleh kaitkan dengan hidup seharian kita. Okay, kalau kita lihat soalan 1, lengkapkan peta pokok di bawah tentang jenis ralat. Okay, di sini kita boleh nampak jenis ralat dekat sini ada 2, iaitu ralat sifar dengan ralat paraleks. Okay, jadi di sini kita mula lagi ingat kembali tentang ralat yang kita telah belajar. Ralat. Okay, ralat boleh dibahagikan kepada ralat rawat dengan ralat sistematik. Ralat rawat adalah lebih kepada efek peranan manusia. Ralat sistematik adalah lebih kepada ralat yang disebabkan oleh alat pengukur kita. Okay? Jadi kalau kita lihat dekat sini, A, disebabkan kedudukan mata pemerhati yang tidak betul. Jadi ralat yang jenis ini di bawah ralat rawat, ralat ini dipanggil sebagai ralat paraleks. Ralat paraleks. Paraleks ini dia rujuk kepada mata. Ralat yang disebabkan oleh kedudukan mata pemerhati. Okay. Lepas tu, yang jenis ni kalau kita lihat sifar dengan sifar ini dia tidak segaris. Okay, ralat ini disebabkan oleh alat pengukur yang tidak gitu. Kita panggil dia sebagai ralat sifar. Kerana dia tidak tepat. Dia tidak tepat dengan sifar. Itulah kita panggil dia sebagai ralat sifar. Ralat sifar bukan hanya pada mikroskop, mikrometer, ada pelbagai juga ada macam penimbang kalau dia tidak tunjuk kepada sifar itu kan. Itu juga adalah memberitahu kita bahawa dia adalah ralat apa? Dia adalah ralat
ralat sifar juga. Okay, dia adalah ralat sifar. Okay, ada masalah? Okay, jadi kita tengok kepada soalan kedua. Kenal pasti jenis ralat. Okay, yang jenis ralat ini adalah sebabkan oleh sifar ini, dia adalah ralat sifar. Kalau di sini dia ada tunjukkan mata, dia adalah ralat parallels. Okay, boleh? Okay, lepas tu kita lihat lagi soalan 3. Amir ingin mengukur panjang sepatang pensel. Bulatkan kedudukan mata yang betul semasa mengambil bacaan pada raja di atas. Kedudukan yang sepatutnya adalah Q. Adalah Q. Okay? Okay? Kamu pusing, kamu bulatkan kedudukan mata. Okay? Kalau dia di sini kedudukan mata kamu tidak dapat confident mana satu adalah betul, baik kamu bulatkan mata dengan Q ini sekaligus. Okay? Ataupun kamu bulatkan Q pun boleh, tak ada masalah. Okay? Okay, lepas tu B. Berapa panjang pensel? Kita boleh bacakan 4,5 cm. 4,5 cm. Apakah kedudukan mata Azmir yang akan menyebabkan ralat parallels? Bulatkan jawapan. Okay, adalah P dengan A. Adalah P dengan A. Okay, adalah P dengan A. Okay, boleh? Semua dapat ikut kan? Okay, kalau tak ada masalah, kita lihat terus kepada muka surat yang seterusnya. Okay, angguk vernier dan tolok skru micrometer. Sebenarnya kalau kita ada dalam sekolah, dapat pergi sekolah kan, cikgu nak bagi kamu lihat tentang angguk vernier dengan tolok skru micrometer ini. Okay, rekodkan bacaan panjang objek. Okay, soalan yang pertama, anggapkan tiada ralat sifar. Biasanya kita dalam soalan kita akan anggap tiada ralat sifar sekiranya soalan dia tidak menyatakan. Okay, A. Angguk vernier. Angguk vernier. Okay, di sini kita boleh nampak. Di sini kita boleh nampak. Okay. Ini adalah berapa? Ini adalah 4,123. Dia sudah melepasi 4,3. Jadi sifar ini adalah, kita boleh katakan di sini adalah 4,3. 4,3. Okay, 4,3. Lepas itu, daripada sini kita pergi lihat mana satu garis yang macam dia dapat sambung dengan yang atas. Kita boleh nampak adalah yang garis ni kan. Jadi garis ni adalah sifar perpuluhan sifar 5. Okay. Sifar perpuluhan sifar 5. Jadi di sini kita boleh katakan dia adalah 4,35. Kenapa kita tahu dia boleh sampai 2 digit di belakang? Kerana kamu kena ingat angguk vernier ini dia boleh ukur sampai sifar perpuluhan sifar 1 cm. Pembaris kita hanya dapat sifar perpuluhan 1 cm. Jadi angguk vernier kejituannya boleh sampai sifar perpuluhan sifar 1. Sifar perpuluhan sifar 1 cm. Ataupun sifar perpuluhan 1 meter lah. Saya di sini juga kena letak unit lah. Kalau tidak nanti kamu confuse. Okay. Okay. Lepas tu tolok skru micrometer. Okay. Tolok skru micrometer ini memberitahu kita ini adalah 1 milimeter, 2 milimeter, 2, kalau kamu lihat garis yang ini kan, okay, kamu lihat dalam buku teks kamu, garis yang ini adalah 2,5. Jadi,
That's why di sini kita letak 2.5. Okay, 2.5. Boleh? Okay, jadi bagi murid yang baru masuk, sekarang kita sedang bincang dalam buku kerja kita, muka surat 13. Muka surat 13 dalam buku kerja kita. Okay? Okay, jadi di sini unitnya adalah milimeter. Okay? Kalau bagi tolok skru mikrometer, kejituannya adalah 0.01 milimeter. Kalau kita tukar dia kepada sentimeter, adalah 0.001. Okay? Jadi, ingat. Okay? Lepas sifar ini adalah 1, ini adalah setengah. 0.5, 1, 1.5, 2. Okay? Ini adalah cara dia. Okay, cikgu. Petunjuk ini pun tidak tepat. Okay? Ingat, garis di atas adalah ikut susunan sifar 1, 2, 3. Yang garis di bawah ini adalah 0.5. Jadi, kalau kita lihat di sini, garis pertama, garis kedua, lepas tu yang bawah ini kita nampak dia kan. Jadi adalah 0.5. Jadi 2.5. Lepas tu kita lihat skala vernier ini berapa. 41, 40. Bukan 41. 35, 36, 37, 38. Jadi di sini adalah sifar 0.38. Okay, 0.38. Jadi jawapannya adalah 2.88 milimeter. 2.88 mililiter. Milimeter. Okay, milimeter. Okay, boleh? Dapat tangkap kan apa yang cikgu kata dekat sini? Okay. Lepas tu kita lihat lagi kepada soalan 2. Kalau angguk vernier dengan tolok skru mikrometer ini, dia ada ralat sifar, macam mana kita dapat bacaan yang betul? Bacaan betul adalah sama dengan bacaan diperoleh tolak dengan ralat sifar. Okay, macam dekat sini, kita pergi cari. Ini ralat sifar. Ralat sifar ini berapa? Okay, kalau kita tips dekat sini. Sifar ini ditepang sifar atas. Jadi bacaan dari kiri ialah positif. Kerana dia di sebelah sini, dia adalah dari kiri adalah positif. Di mana dia? Okay. Di sini kan? Okay, jadi ralat sifar ini adalah sifar positif. Dia adalah positif. Sifar perpuluhan sifar. Positif sifar perpuluhan sifar 3 kerana dia melebihi sifar di atas ini sudah. Kalau dia kurang dari sifar di atas, dia adalah negatif dan kita baca dia dari belakang. Okay, ini baca dari tempat 1, 2, 3, 3. Ini tempat yang dia terkabur. Jadi cikgu buat ini tempat dia lah. Okay. Okay, lepas tu bacaan yang betul ini macam mana? Adalah 2 perpuluhan. Ini adalah 2 perpuluhan. Mana lagi yang dia sambung atas? 2 perpuluhan sifar 6. 2 perpuluhan sifar 5, 6. Tempat ini yang dia sambungkan. Okay, tempat ini yang dia sambung. So, jadi bacaan ini adalah 2 perpuluhan sifar 6. Lepas tu, kita kena tolak dengan positif sifar perpuluhan sifar 3.
Jadi di sini dia sama dengan 2,3 sentimeter. Nah, boleh? Okey. Lepas tu kita lihat macam mana kalau rala ini adalah negatif. Tengok rala ini adalah negatif apabila tengok yang sifar ini dia di belakang sifar ini. Jadi lepas tu yang ini kita akan baca dia dari belakang. Okey, jadi kita boleh nampak di sini adalah tempat yang dia sepadan. Jadi ini kita akan baca dia sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ralat sifar ini adalah negatif, sifar perpuluhan sifar 6. Okay, kenapa negatif? Kerana dia di belakang sifar di atas. Jadi apabila dia di belakang sifar di atas, dia baca skalanya daripada belakang ke depan. Okay, jadi bacaan yang betul adalah, kita boleh tengok dekat sini lah. Di sini ini adalah 7, sini adalah 7. Jadi di sini adalah 6,4. Dia sudah lembasi 6,4. Okey, 6,4. Lepas tu kita lihat di sini 1, 2, 3. Ketiga ini yang dia sama garis dengan atas. Jadi ini adalah 4,3. Jadi lepas tu dia kena tolak dengan negatif sifar perpuluhan sifar 6 iaitu ralat atas. Lepas tu dia akan sama dengan 6,43 tambah dengan sifar perpuluhan sifar 6. Okey, jadi dia adalah sama dengan 6,49 sentimeter. Ini dia. Okay. Ini adalah proses matematik ya. Ini proses matematik. Okay, lepas tu kita lihat kepada C. Tolok skru micrometer. Jadi kita lihat ini, ini adalah ralat sifar apa? Positif kan negatif? Kerana dia sudah dia tidak sampai sifar ini, kita masih boleh nampak sifar ini. Jadi ini adalah ralat sifar negatif. Ini adalah ralat sifar negatif. Okay. Jadi kita boleh baca di sini. Okay. Dia masih, ini sifar sampai sini berapa? 1, 2, 3. Jadi dia adalah negatif sifar perpuluhan sifar 3 sentimeter. Sifar perpuluhan sifar 3 sentimeter. Jadi bacaan yang betul dekat sini macam mana? Kita baca dekat sini. Ini 1, 2, 3. Ini adalah 1, 2, 3. Cikgu rasanya ini bukan sentimeter. Murid-murid kamu cuba tukar, ini adalah milimeter. Buku ini salah. Ini adalah milimeter. Okay, semua murid tukar, ini adalah milimeter. Ini adalah milimeter, bukan sentimeter. Salah ini. Okay. Jadi lepas tu, 1, 2, 1, 2. Jadi ini adalah 2 perpuluhan.
Jadi ini adalah 2 perpuluhan. Dan kita boleh baca di sini adalah 2012. Jadi ini adalah 2,22. Jadi 2,22. Okey, jadi dia tolak dengan negatif 0,03. Sorry, ibu kena kurungan gantian. Negatif 0,03. Sorry. 0,03. Okey. Jadi dia sama dengan 2,22 tambah dengan 0,03. Jadi dia adalah sama dengan 2,25 milimeter. Okey, 2,2 milimeter. Boleh? Semua boleh dapat kan kau? Okey, ini ingat, ini sentimeter dalam buku kerja kamu tukar dia kepada milimeter. Buku ini ada salah. Okey, dan tips-tips ini kamu mesti ambil perhatian, kamu mesti ingat. Okey, sudah? Kita pergi kepada muka surat yang seterusnya, muka surat 14. Muka surat 14. Okey, muka surat 14. Okey, membuat anggaran pengukuran. Tujuan, menganggarkan panjang luas jisim dan objek, isi padu objek. Okay, jadi ini adalah sesuatu sains yang kamu pernah lakukan dia dekat sekolah rendah dululah. Okay, kita lihat prosedur yang pertama. Okay, membuat anggaran panjang, ukur panjang sepatan pensel dengan pembaris, anggarkan panjang meja dengan pensel tersebut dan kemudian ukur panjang sebenar dengan pembaris. Jadi yang ini cikgu tidak dapat bagi kamu jawapan. Kenapa? Kerana setiap patang pensel kamu tak sama kan. Jadi itu kamu boleh cuba sendirilah. Kerana panjang meja dekat rumah kamu pun tak sama. Kamu boleh anggarkan pensel ini berapa sentimeter, kamu ukur dulu. Lepas tu kamu ukurkan panjang meja kamu itu. Okay? Kalau tidak dapat kamu kosongkan ni, tak ada masalah. Mungkin kita boleh buat masa kita betul-betul berada dekat makmal nanti. Okay, ini kosongkan. Okay, kita boleh anggarkan yang ini. Okay. Soalan yang pertama, raja di bawah menunjukkan bentuk luar sehelai daun telah disuri ke atas kertas graf. Jadi inilah. Okay, jadi kita nak kira. Okay, jadi ini adalah kotak besar, ini adalah 1 cm. Jadi kita kiralah. Okay, jadi ini 1. Kenapa kita boleh kirakan dia? Kerana dia menutupi hampir ke semua 1 cm ini. 2, 3, 4. Sebenarnya kamu dapat nampak bayang-bayang dekat sini kan? Sebenarnya soalan dia pun sudah bagi jawapan. Okay, jadi di sini kamu boleh dapat berapa tik? 1, 7, 12, 12, 18. Jadi di sini adalah 18. Okay. Jadi anggaran luasnya adalah 18. Jadi ini adalah cara untuk kita dapatkan anggaran luas. Kenapa 18 adalah terus 18? Kerana satu petak ini 1 cm persegi. 1 cm persegi. Okay. Boleh? Boleh sebenarnya ada bayang-bayang tik dekat buku kerja kamu sudah. Okay. Lepas tu, yang ini anggaran jisim kita tidak dapat buat.
Yang D ini kita pun tidak dapat buat. Semua ini kita hanya dapat buat bila kita dapat pergi makmal lah. Oh. Jadi ini adalah kosongkan. Ini perlu kosongkan. Okay, lepas tu kita pergi kepada perbincangan. Okay. Berdasarkan definisi yang diberi, padakan kuantiti pengukuran yang betul. Okay, sorry. Okay, A. Jarak di antara dua titik. Jarak di antara dua titik adalah panjang. Gariskan. Jika di sini, jika tidak apa gariskan, jika tulis A. Gariskan. Gariskan. Okay. Lepas tu, B. Jumlah permukaan yang ditutupi oleh sesuatu objek adalah luas. Kamu gariskan. Kamu gariskan. Okay, lepas tu, C. Kuantiti jirim yang terkandung dalam suatu objek itu adalah jisim. Okay, gariskan. Gariskan. Okay, lepas tu, D. Jumlah ruang yang dipenuhi oleh suatu objek adalah isi padu. Isi padu. Gariskan. Okay, kesimpulan. Bacaan pengukuran secara anggaran adalah kurang tepat. Adalah kurang tepat. Adalah kurang tepat. Okey, boleh? Okey, jadi kita sambung muka surat 16. Okey, ini adalah satu eksperimen inquiry. Okey, ketumpatan bahan. Tujuannya adalah mengkaji hubungan antara jisim dengan ketumpatan bagi pelbagai pekerja yang mempunyai isi padu yang sama. Jadi inilah pekerja yang telah disediakan. Prosedur timbang jisim setiap kubus dan rekod dalam jadual yang diberi. Jadi kira ketumpatan setiap kubus menggunakan rumus di bawah. Jadi yang ini memang kita ada jawapan lah. Tak apa, cikgu akan bagi jawapan. Jadi di sini jisim bagi besi adalah 7,87. Ini adalah 8,96 5,07 5,52. Kenapa di sini dia tahu berat dia? Kerana ini adalah dia ada ukuran sudah, murid. Tengok dia ada ukuran sudah. Jadi standardnya mesti macam ni. Ini adalah standard dia lah. Jadi ketumpatannya pun adalah sama 7,87. Ini adalah 8,96. Ini adalah 0,07. Jadi ini adalah 0,25. Tapi kalau dalam eksperimen yang sebenar mungkin nilainya ada beza sikit lah. Nilainya ada beza sikit. Tapi tidak akan jauh sangat. Kerana ini adalah jawapan yang standard. Lepas tu perbincangan. Yang pertama, berikan maksud ketumpatan. Ketumpatan adalah apa? Adalah jisim. Jisim per unit isi padu. Bagi bahan. Kedua, apakah hubungan antara jisim dengan ketumpatan objek yang sama isi padu apabila jisim bertambah, ketumpatan objek turut bertambah. Apabila jisim bertambah, ketumpatan objek turut bertambah. Lepas tu yang ketiga,
Lengkapkan peta alir di bawah untuk menunjukkan susunan mengikut urutan bahan berdasarkan ketumbatan yang semakin bertambah. Kita tengok sinilah. Mana yang paling ringan? Mana yang paling ringan? Oh, sorry. Sorry, murid. Ini kena tukar. Cikgu salah sini. Ini adalah 70. Okay? Sorry. Ini adalah 70. Itulah cikgu rasanya pelik di sini. Kenapa kayu lebih ringan daripada gabus? Okay? Jadi, dekat sini adalah mula gabus. Lepas tu kayu. Lepas tu besi. Paling akhirnya adalah burung. Okey, lepas tu kesimpulan. Penambahan gisim akan meningkatkan ketumbatan objek dengan isi padu yang sama. Jadi ini adalah dialah macam mana kita tahu bahawa sesuatu ketumbatan dia tinggi ataupun tidak lah. Okey? Boleh ya? Okey, lepas tu kita sambung kepada muka surat yang seterusnya lagi. Juga merupakan satu eksperimen inquiry. Okay? Penentuan ketumbatan objek dengan kaedah sesaran air. Okay? Tujuan menentukan ketumbatan pepejal dengan kaedah sesaran air. Kenapa? Kerana batu ini dia bukan satu pepejal yang tetap dia. Kerana kita susah nak ukur isi batu. Jadi kita gunakan kaedah ini untuk mendapatkan isi badunya. Okay, tali, batu, cube logam, penimbang digital, silinder penyukat. Jadi timbang batu dan cube logam menggunakan penimbang digital dan rekodkan jisim. 2. Dengan menggunakan kaedah sesaran air, tentukan isi batu pepejal itu. 3. Hitungkan ketumbatan batu dan cube logam dengan menggunakan formula di bawah. Jadi di sini batu ini sebenarnya kita anggarkan saja 12 gram. Lepas tu isi badunya adalah 6. Okay, jadi ketumpatannya adalah macam mana? Okay, di sini mungkin cikgu tulislah 12 gram enam sentimeter cube. Sama dengan 2 gram per sentimeter cube. Ini dia. Cikgu hanya dapat cantum-cantum macam ni kerana di sini cikgu tidak dapat typing formula matematik. Okay, ini dia lah. Okay, lepas tu bagi cube logam, jisimnya adalah 50 dan isi padunya adalah 5. Jadi di sini adalah 50 gram per
5 sentimeter padu. Kuasa 3 ini adalah sentimeter padu. Kalau yang luas tu adalah persegi kuasa 2. Okay. Dia adalah sama dengan 10 gram per sentimeter padu. Okay. Boleh? Okay, ada masalah? Kalau ada masalah terus suarakan. Jangan segan. Jangan malu. Tanya saja cikgu kalau ada masalah. Okey, terima kasih Elvin kerana respon. Okey, kita lihat kepada perbincangan. Bulatkan dua kuantiti fizik yang diperlukan untuk menentukan ketempatan objek. Jadi, pertamanya adalah jisim lah. Okey, pertamanya adalah jisim. Keduanya adalah isi padu. Panjang dengan luas tak diperlukan. Okey? Okey, lepas tu kita lihat yang kedua. Jika sebiji batu mempunyai ketumbatan 2,5 gram per sentimeter padu dan isi padunya adalah 10 sentimeter padu, hitung jisim batu itu. Jadi macam mana? Jadi kita ulang. Ketumbatan. Ketumbatan adalah sama seperti jisim, iaitu gram, jisim, isi padu, iaitu sentimeter sentimeter padu, sentimeter padu. Jadi di sini kita akan tahu bahawa 2,5 adalah sama dengan jisim per sepuluh. Jisim per 10. Jadi jisim adalah sama dengan 2,5 darab 10, iaitu sama dengan 25 gram. Ini adalah pengiraan dia lah. Ini adalah pengiraan dia. Okey, boleh? Cuba. Okey, lepas tu kesimpulan. Ketumbatan pekerja dapat ditentukan dengan apa? Kaedah sesaran air. Kenapa? Kerana ada banyak pekerja sebenarnya susah untuk kita tentukan isi padu. Kenapa? Kerana permukaan yang tidak rata. Jadi kaedah sesaran air adalah cara yang paling senang untuk kita mengetahui apa? Mengetahui isi padu pekerja itu. Apabila kita tahu isi padunya dengan jisimnya, baru kita akan tahu ketumbatan dia.
Kenapa? Kerana formula ini. Ketumbatan adalah jisim bahagi dengan isi padu. Okay? Jadi kita lihat kepada yang muka surat 18. Okay. Pengukuhan kepahaman tentang ketumpatan. Okay. Ini adalah soalan jenis hebat. Okay. Puan Aziza memasukkan sebiji telur ayam ke dalam sebuah beaker yang berisi air paip seperti yang ditunjukkan dalam raja di bawah. Puan Aziza ingin murid dalam kelasnya mengaitkan kejadian ini dengan konsep ketumpatan. Okay. A. Apakah unit bagi ketumpatan? Apakah unit bagi ketumpatan? Adalah gram per sentimeter padu. Okay. Padu. A3 ini adalah di atas belakang sentimeter. Okay. Atau di sini cikgu bagi atau kamu tak semestinya kena atau lah. Kamu pun boleh tuliskan dia macam ni. Sorry. Gram sentimeter negatif 3. Kuasa negatif 3 bagi sentimeter. Okay, ini adalah sama maksud dia. Ini adalah sama maksud dia. Kalau kamu nak lebih faham kenapa dia, kamu mesti rajin belajar terutamanya dalam bidang matematik kerana kamu akan tahu kenapa dia ditulis macam ni. Okay? Okay, B. Mengapa telur ayam itu tenggelam ke dalam air? Kenapa? Okay? Telur ayam itu lebih tumpah daripada air. Itu adalah sebabnya dia akan tenggelam ke dalam air. Lepas tu, C. Apakah yang anda boleh lakukan untuk mengapungkan telur ayam itu di dalam air? Terangkan jawapan anda. Okay. Adalah kita tambahkan garam biasa. Garam dekat dapur kita lah. Ke dalam air. Telur akan menjadi kurang tumpah daripada larutan garam dan akan terapung di dalamnya. Okay. Jadi dekat sini mungkin kamu akan tanya, adakah kita letak sikit saja garam dia sudah boleh terapung kah? Tidak tak semestinya. Kita kena tambahkan garam sehingga satu kuantiti yang tertentu, barulah telur itu akan mengapung. Okay? Kenapa? Kerana semakin banyak kita tambah garam itu, barulah ketumpatan air itu akan ditingkatkan. Jadi, bermaksudnya di kat sini, air garam itu, larutan garam itu mesti mencapaikan satu tahap sehingga ketumpatannya tinggi daripada telur, barulah telur ayam itu akan terapung. Jadi ini adalah satu perkara yang kamu mesti ingat. Jangan kamu rasanya, saya tambah sikit saja garam dia sudah boleh terapung. Tidak, dia mesti tambahkan sehingga
satu amal. So, jadi kalau kamu nak melakukan eksperimen seperti ini, kamu mesti dapatkan keizinan daripada keluarga anda dahulu. Dan kalau boleh, jangan guna air yang terlalu banyak. Guna sikit saja, asalkan telur boleh tenggelam di dalam. Kamu tambah air garam, jadi garam itu tak perlu terlalu, tidak akan sampai terlalu banyak lah. Jadi kamu boleh cuba kalau kamu nak, dan perlu minta izin daripada keluarga anda. Okay, kita lihat kepada soalan 2. Kita lihat kepada soalan 2. Okay. Terangkan aplikasi konsep ketumpatan dalam kehidupan seharian. A. Kayu balak dihanyutkan melalui sungai ke kilang papan. Hal ini demikian kerana kayu balak kurang tumpat daripada air. Okay, dia adalah kurang tumpat daripada air. Jadi dia boleh terapung lah. Okay. Lepas tu B, kapal selam boleh tenggelam atau timbul apabila jumlah apa? Jumlah air di tangki basing berubah. Jumlah air di dalam tangki balas berubah. Hal ini demikian kerana udara adalah kurang tumpat. Kurang tumpat daripada air. Okay. Okay, macam mana? Okay, boleh kan? Okay, so semua dapat ikut? Ada masalah setakat sekarang? Okay. Okay, terima kasih respon Alvin. Okay, jadi kita masih ada 3 minit lagi seperti apa yang cikgu janji. Jadi cikgu akan sambung perbincangan muka surat 17. Apa hal? Apa hal, Christian? Ada masalah dekat muka surat 17? Oh, tadi freezing. Okey. Oh, tidak dapat. Sekarang dapat nampak, Christian? Okey. Kalau kamu nak salin jawapan ini, kamu boleh screenshot kan? Okey. Screenshot Okey. 1, 2, 3. Okey. Jadi cikgu alihkan ke atas. Okey, kamu screenshot lagi. Hanya 2 jawapan ini saja. 1, 2, 3. Okey ya? Okey. Thank you. Okey, kalau ada masalah, kamu boleh terus bagi signal kepada cikgu, sama ada message cikgu ataupun kamu buka mic, hentikan cikgu. Tak ada masalah. Cikgu selalu ingatkan kamu semua boleh buat macam tu. Okay? Ataupun kamu boleh tekankan butang angkat tangan tu. Cikgu akan dapat perhati kerana cikgu dapat nampak semua kamu. Okay? Okay, jadi cikgu akan bincangkan jawapan objektif untuk sini. Okay, lepas tu baru kita habislah. Untuk subjektif ni, B ni, mungkin cikgu akan bagi jawapan secara terus dalam grup WhatsApp ataupun Telegram nanti. Mungkin malam ni ataupun esok cikgu akan bagi. Okay. Jadi minggu depan kita akan terus sambung kepada bab 2. Okay. Kita bincangkan objektif. Antara yang berikut, yang manakah nilai imbuhan bagi senti? Nilai imbuhan bagi senti adalah 0.01. Oh, terlalu besar. Okay, adalah 0.01. Apakah
Langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik. Kita tengok. Mengawal pemboleh ubah? Ya. Membuat hipotesis? Ya. Mengelas? Tidak. Berkomunikasi? Tidak. Jadi jawapannya di sini adalah A. Adalah A. Okay. Lepas tu soalan yang ketiga. Apakah faktor yang mempengaruhi tempo ayunan bandur? Okay. Apakah? Gising bandur? Tidak. Bilangan ayunan? Tidak. Suhu udara? Tidak. Panjang. Panjang yang akan mempengaruhi. Okay, soalan 4. Raja 1 menunjukkan satu aktiviti untuk menganggarkan isi padu guli. Okay, jadi kita sini boleh nampak 40 ml sampai 60 ml. Jadi dia tambah berapa? 20 ml. Tapi kamu baca soalan. Berapakah isi padu sebiji guli? Jadi di sini ada berapa? Ada 5 biji kan? 5 biji ini dia tambah 20. Jadi 20 bahagi 5 adalah 4. Jadi murid-murid untuk menjawab soalan seperti ini, kamu mesti sangat alert lah. Saya tahu mungkin banyak antara kamu akan terus bulatkan soalan jawapan B. Jadi itu salah. Okey, untuk soalan 5. Alat yang manakah boleh digunakan untuk mengukur ketebalan rambut? Mana? Sebenarnya paling sesuainya adalah tolak skru mikrometer. Kenapa? Kerana kejituannya adalah paling tinggi antara empat alat yang dekat bawah sini. Jadi kita sampai sini saja untuk hari ini. Kita sudah sampai pukul 8.52. Jadi murid-murid, latihan-latihan yang telah kita bincang tadi, kamu ambil gambar, send kepada cikgu dalam grup. Dalam Telegram group, kalau dalam WhatsApp, PM kepada cikgu. Boleh? Jadi kita sampai sini saja dan kita akan sambung minggu depan hari Isnin. Ingat hari Isnin kita ada kuis bagi bab 2. Ingat hari ini kamu perlu ambil gambar perbincangan kita tadi. Soalan-soalan muka surat tadi send kepada cikgu. Dan ada apa-apa masalah? Kalau tidak ada, kita sampai sini sahaja. Kalau tidak ada soalan, jadi kita sampai sini. Bye-bye. Terima kasih sama-sama. Bye-bye.